Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat dan fadlnya kepada kita semua, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari penyakit-penyakit yang berbahaya, terutamanya COVID-19 dan lain-lain. Jadi pagi ini insya-Allah saya diberi peluang oleh Yayasan Taklim untuk berkongsi sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan pada asalnya Yayasan Taklim sebutkan bahawa tema mereka pada bulan ni dan juga bulan lepas kot adalah seputar tauhid al-uluhiyah. Ceramah-ceramah ataupun tazkirah-tazkirah yang nak diberikan adalah sekitar ataupun berlega sekitar tema tauhid al-uluhiyah. Jadi saya mencadangkan ataupun saya memberikan satu tajuk yang saya rasa penting untuk kita saling ingat mengingati antara satu sama lain, iaitu niat. Dan niat ni ada kaitannya juga dengan tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah. Jadi saya pilih tajuk ni dan insya-Allah pada hari ini kita akan kongsi bersama-samalah, saling ingat mengingati antara satu sama lain mengenai satu perkara yang saya rasa penting, sangat-sangat penting. Sebelum kita sambung mengenai niat ni, mungkin kita boleh ingatkan diri sendiri mengenai apa itu tauhid dan juga apa itu tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Tauhid seperti mana yang kita semua sedia maklum adalah satu istilah yang berkaitan dengan akidah. Tauhid berasal daripada perkataan wahid, iaitu maknanya satu ataupun mengesakan. Jadi tauhid ni maksudnya adalah mengesakan. Jadi bila kita kata tauhid dalam Islam ni maksudnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita membahagikan untuk memudahkan kita lah, untuk memudahkan kita memahami konsep tauhid ni, mereka pecahkan kepada tiga. Ada yang mengatakan ataupun yang pertama sekali adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Jadi yang pertama tu adalah tauhid rububiyah, maksudnya tauhid tu maksudnya mengesakan Allah dari sudut rububiyah Allah. Bermakna kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sudut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah tu maksudnya lordship ataupun kita apa bahasa Melayu, ketuhanan. Maksudnya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah unik dan khas kepadanya. Suatu kita mengesakan Allah. Contohnya perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya, mencipta, itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alullah. Jadi bila kita kata kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam perbuatan Allah ni, maksudnya kita hanya
memberikan perbuatan-perbuatan ini adalah hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berikan perbuatan ini kepada selainnya. Apabila seseorang mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan ini boleh dilakukan oleh selain Allah, maka dia jatuh kepada syirik. Okay, itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pula, okay, yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, ataupun kita pergi yang ketiga dulu lah, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ni adalah tauhid yang berkaitan dengan asma, maksudnya nama-nama, sifat adalah sifat-sifat Allah. Bila kita kata kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, bermaksud semua nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah khas dan unik pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita mengesakan Allah, hanya berikan nama-nama Allah ni khas kepada Allah dan tidak diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu tauhid yang ketiga. Dan tauhid yang berkaitan dengan kita punya topik pada hari ini adalah tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah. Jadi tauhid al-uluhiyah ni dia berasal daripada perkataan uluhiyah ni, maksudnya daripada perkataan ilah. Ilah itu kita biasa sebut dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha. Kan ilaha tu bermaksud Tuhan. Okey. Cumanya dari segi kalau kita nak detailkan sikit, ilah di situ bermaksud Tuhan yang al-ma'bud, yang disembah, wal muta' dan ditaati. Tuhan yang disembah dan juga ditaati. Dan perkataan ilah ni disebut banyak kali lah dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Okay. Jadi bila kita kata tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah, maka tauhid ini berkaitan dengan ketaatan dan sembahan kita kepada Allah. Jadi tauhid al-uluhiyah bermaksud kita mengesakan Allah dari sudut apa? Dari sudut kita punya perbuatan, kita punya ketaatan, kita punya ibadah. Berbeza dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kita mengesakan Allah dari segi perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu kita kata itu adalah hak Allah SWT. Tak ada siapa yang berkongsi perbuatan itu dengan Allah SWT. Tauhid uluhiyah pula adalah berkaitan dengan kita punya amalan. Maknanya kita punya ibadat, kita punya kerja, amal, semuanya adalah kita khaskan, kita tauhidkan, kita esakan untuk Allah SWT sahaja. Okay, jadi tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah ni ia berkaitan dengan amalan kita dan perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah ni adalah tauhid yang kita kata yang penting lah, antara ataupun kita kata yang paling penting sekali. Okay, bahkan para nabi dan para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan inilah. Semua nabi dan semua rasul yang pernah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihantar dengan satu mission, satu tugas. Tugas ni adalah untuk mengajar manusia apa itu tauhid ibadah, apa itu tauhid uluhiyah. Maksudnya nak ajar manusia untuk mengesakan Allah dalam perbuatan kita. Apa sahaja yang kita buat, apa ibadah yang kita lakukan, semuanya kita direct, kita berikan khas khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan benda ni banyak sekali disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Contohnya Allah sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Kata Allah SWT dalam ayat ni, kami tidaklah menghantar seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami telah wahyukan kepadanya bahawa tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi tugas utama, mission utama para nabi dan rasul adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid al-ibadah, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat dan amalan kita. Okay. Dan amalan ni bila kita kata kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita punya amalan, amalan ini dalam Islam tidak terhad kepada amalan anggota badan sahaja. Apa yang kita buat dengan
mulut kita ataupun tangan kita, kaki kita, tubuh badan kita. Bukan itu sahaja amalan yang dimaksudkan. Amalan yang dimaksudkan di sini adalah semua jenis amalan, termasuklah amalan hati. Termasuklah juga amalan hati. Jadi kita punya hati pun sebenarnya ada amal. Hati kita pun bekerja juga. Dan kita boleh mendapat pahala dan dosa melalui hati kita. Dan bahkan ramai ulama yang menyebutkan bahawa amalan hati ini sebenarnya lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati ni boleh jadi dia lebih besar lagi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, antara contohnya macam sabar. Sabar ni adalah amalan hati lah. Dia bukannya kita guna tangan untuk sabar ataupun kita guna anggota badan untuk kita sabar. Kita sabar guna hati lah. Kita tahan kan. Kita tahan dalam hati kita, kita sabar. Bila ada musibah contohnya, kita sabar dalam hati. Nak lakukan nak jauhi kemungkaran, kita pun kena sabar, kena tahan diri. Semua tu adalah amalan hati. Nah, amalan hati ni adalah kenapa dia setengah ulama mengatakan bahawa amalan hati ni lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia lebih susah. Banyak amalan hati ni dia sebenarnya susah. Susah. Bila suatu perkara itu susah dan seorang itu berjaya melakukan perkara tersebut, maka ganjarannya akan lebih besarlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara amalan hati yang penting adalah yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah niat. Okay. Antara amalan hati yang penting adalah membetulkan niat kita supaya kita tak lari daripada kita punya tujuan utama, iaitu merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Okay. So antara amalan hati yang penting untuk kita sama-sama kongsi pada pagi ini dan ingat mengingati antara satu sama lain adalah mengenai an-niyah. Dan berkaitan dengan niat juga adalah ikhlas. Berkaitan dengan niat juga adalah al-ikhlas. Ikhlas tu adalah kita melakukan sesuatu itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bercakap tentang niat ni, niat ataupun ikhlas, okay, ada satu perkataan yang disebutkan oleh seorang ulama yang lamalah, yang di kalangan salaf, yang bernama Ibnu Abi Jamrah. Okay, Ibnu Abi Jamrah ni dia seorang ulama di Andalus kalau tak salah saya, di zaman kegemilangan Islam tu, dan dia mati sekitar tahun 600 Hijrah. Dia pernah sebutkan satu ayat yang ataupun satu perkataan yang masyhur, iaitu wadittu annahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim. Okay, dia kata al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, dia kata wadittu, aku suka, okay, annahu law kana min al-fuqaha, kalau ada ulama-ulama ataupun fuqaha di luar sana, man laysa lahu shughlun, yang tidak ada kerja lain, illa an yu'allima an-nas maqasidahum, melainkan dia ajar kepada manusia tentang maqasid. Maqasid maksudnya niat. Fi a'malihim, dalam amalan-amalan mereka. So kata al-Imam Ibnu Abi Jamrah, dia kata aku suka kalau bolehlah ada fuqaha, ada ulama-ulama ni yang mereka tak ajar benda lain melainkan ajar tentang niat. Ajar tentang macam mana nak niat dengan betul dalam amalan. Kalau boleh nak ada satu alim lah, satu alim ataupun ulama yang kerja dia hanya ajar manusia tentang niat saja. Okay. So dia kata lagi wa yaq'ud ila tadris fi a'malin niyat laysa illa. Dia duduk untuk mengajar tentang niat saja, tak ada benda lain. Sebab apa? Dia kata fa innahu ma utiya ala kathirin minan nas illa min tadhi'in niyat. Dia kata sebab ramai manusia, dia lihatlah dia punya observation, kita ramai manusia ni tersasar ataupun tersesat disebabkan oleh tidak menjaga niat. Tidak menjaga amalan hatinya, iaitu niat.
Okay, jadi Imam Ibn Abi Jamrah ni dia sebutkan perkataan ni bahawa dia nak kalau boleh manusia ni belajar tentang niat. Ada ulama yang khusus dalam bab mengajar tentang niat saja. Dan hasil ataupun disebabkan perkataan dia ni, anak murid dia yang bernama Ibnul Hajj Al-Maliki, dia mengarang satu kitab yang panjang dalam 2 jilid kalau tak silap. Okay. Bila dia dengar Tok Guru dia cerita tentang ataupun sebut perkataan ni, maka dia pun mengarang sebuah kitab untuk menceritakan tentang niat. Okay, sebanyak 2 jilid. Okay, 2 jilid dia punya buku untuk cerita tentang niat saja. Tajuk buku dia tu Al-Madkhal ila Tanwiyatil A'mali bi Tahsinil Niyat wa Tanbih ala Ba'd al-Bid'ah wal Awaid. Okay, bila Ibnul Hajj Al-Maliki dengar perkataan Tok Guru ni yang kita sebutkan tadi tu, dia pun mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Madkhal, mukaddimah ataupun Al-Madkhal ni maksudnya bukulah, kitab, okay, ila tanmiyatil a'mal, untuk membesarkan ataupun menghebatkan amalan-amalan bitahsinin niyat, dengan memperelokkan niat. Okay, jadi dikarang satu kitab yang khusus untuk mengajar macam mana nak kembangkan satu amalan itu dengan memperbaiki niat, dan watanbih ala ba'dil bid'ah wal awaid, dan juga dia sebutkan tentang kesalahan-kesalahan bidah-bidah yang ada dalam bab niat. Okey, jadi itu adalah perkataan Ibnu Abi Jamrah mengenai pentingnya kita mempelajari niat ini, dan juga mempelajari mengenai al-ikhlas, sebab niat ni mempunyai kesan yang sangat besar dalam amalan seseorang. Niat ni mempunyai kesan yang sangat besar dalam amalan seseorang. Okey. Baik. Okay, jadi daripada sini kita akan mula menceritakan tentang niat dan juga al-ikhlas. Okay, niat dan ikhlas ni adalah dua benda yang macam adik-beradik lah. Macam adik-beradik, dia saling bersama. Okay, niat dan juga al-ikhlas. Maka al-ikhlas, okay, saya untuk ceramah pagi ni saya berpandukan kepada satu risalah yang kecil. Okay, ada risalah yang berniat yang bertajuk An-Niyatu wal Ikhlas. Okay, dalam risalah ringkas ni, penulis ni menyebutkan pertama sekali al-ikhlas. Al-ikhlasu amalun min a'mal al-qulub. Ikhlas ni adalah amalan hati. Ikhlas adalah amalan hati. Bal huwa fi muqaddimatil a'mal al-qalbiyah. Bahkan al-ikhlas adalah amalan hati yang paling utama sekali. Okay, antara banyak amalan hati ni, amalan hati macam tawakal, amalan hati ni seperti sabar, amalan hati macam mengharapkan pahala Allah. Semua itu adalah amalan hati. Takut kepada balasan Allah. Okay. Tapi yang paling penting sekali, amalan hati yang paling utama sekali adalah al-ikhlas. Lianna qabul al-a'mal la yatimmu illa bihi. Kerana ikhlas ni adalah tunjang bagi setiap ibadat. Tidak ada ibadat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan jika amalan itu dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan al-ikhlas ni maksudnya, maksud ikhlas adalah iradatu wajhillah Taala bil amal wa tasfiyatuhu min kulli syaubin dhati au dunyawi. Ikhlas ni maksudnya adalah iradatu wajhillah Taala bil amal. Maksudnya ikhlas adalah apabila seorang itu mengkehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan tersebut. Okay, melalui amalan yang dilakukan tu dia mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tasfiyatuhu min kulli syaubin zati, dan amalan itu bebas daripada keinginan untuk ataupun manfaat diri sendiri ataupun manfaat duniawi. Jadi ikhlas ni adalah apabila seorang itu melakukan amalan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak mengharapkan
dia tidak mengharapkan ganjaran duniawi. Dia tidak mengharapkan ganjaran duniawi. Dan al-ikhlas ni adalah min samarati tauhid al-khalis. Nah, ikhlas ni adalah kesan daripada at-tauhid. Okay. Bila seorang itu benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia benar-benar bertauhid khususnya tentang tauhid ibadah ataupun tauhid uluhiyah, maka kesannya adalah dia akan ikhlas. Dia akan ikhlas. Okay. Dan Al-Imam Al-Ghazali, okay, rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali yang ma'ruf, okay, dia ada sebutkan tentang kepentingan ikhlas ni adalah okay, disebutkan قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. Okay. Telah diketahui okay, melalui iman dan daripada Al-Quran Al-Karim, okay, kita semua tahu bahawa tidak mungkin seseorang itu berjaya ataupun bergembira, okay, tidak mungkin seorang itu berjaya melainkan bil ilmi wal ibadah, melainkan ada ilmu dan juga ada ibadah. Okay, seorang itu tak akan berjaya di akhirat kelak melainkan dia ada amal. Kan seorang itu kalau nak masuk syurga mestilah dia kena ada ilmu dan dia kena beramal. Okay. Kemudian dia kata fannasu kulluhum halka illa al-alimun. Manusia ni semuanya celaka, semuanya tidak akan berjaya illa al-alimun, melainkan orang yang beramal. Okay. Jadi nak letak kat sini manusia ni semuanya rugi. Macam dalam surah Al-Asr kan. Semua manusia ni adalah rugi melainkan orang yang beramal. Kemudian dia kata wal alimun minta maaf. Fannasu kulluhum halka illa al-alimun. Semua manusia adalah dalam kerugian, binasa melainkan alimun, melainkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu lah yang akan berjaya mengeluarkan diri mereka daripada kebinasaan. Kemudian dia kata wal alimun kulluhum halka illa al amilun. Wal alimun, dan orang-orang yang berilmu ni, yang ada ilmu, Allah berikan kepadanya pengetahuan, kulluhum halka, mereka semua juga akan binasa, akan rugi. Illa al amilun, melainkan orang yang beramal. Jadi orang orang yang berilmu ni, kalau dia banyak-banyak ilmu pun, dia tahu macam-macam, tapi kalau dia tak beramal, dia juga akan binasa, dia akan rugi. Wal amilun, Imam Ghazali kata lagi, wal amilun halka illa al mukhlisun. Nah, orang-orang yang beramal ni semuanya akan rugi, semuanya akan binasa, illa al mukhlisun, melainkan orang yang ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas. So dia punya bulatan tu mengecil-mengecil. Semua manusia akan rugi kecuali orang yang berilmu. Okay, so syarat pertama kena ada ilmu. Kemudian semua orang yang berilmu ni, mereka juga tidak akan berjaya melainkan mereka beramal. Dan orang yang beramal ni, makin kecil lah dia punya bulatan. Orang yang beramal ni, mereka semua akan binasa, tak akan berjaya melainkan orang yang beramal dengan ikhlas. Jadi ini menunjukkan bahawa ikhlas ni adalah satu benda yang penting. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam surah Al-Furqan tentang manusia yang kerugian di hari kiamat nanti. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akan datang pada hari kiamat nanti manusia yang akan membawa amalan-amalan yang banyak. Dia datang pada hari kiamat nanti dengan amalan-amalan yang banyak, tapi Allah kata faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan semua amalan itu macam debu, tak ada nilai. Tidak ada nilai sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari segi luaran nampak dia beramal. Kan dia ada amal, dia bawa dah hari kiamat nanti dia datang, dia kata aku telah sedekah, aku pernah solat, aku pernah puasa, aku pernah buat macam-macam, bina masjid, bina tahfiz semua. Tapi kerana tidak ada keikhlasan dalam hati, maka Allah SWT mengatakan faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikannya sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian dalam risalah ni disebutkan ahamiyatun niyati fi tahqiq al-ikhlas. Okay. Kepentingan niat dalam merealisasikan ikhlas. Okay. Untuk seseorang itu mencapai ikhlas, okay, dia kena ada
Dia kena ada niat dulu. Okey. Jadi disebutkan di sini la yatahaqqaqu al-ikhlas fil amal illa bi'unsuraini asasiyain. Okay, la yatahaqqaqu al-ikhlas fil amal illa bi'unsuraini asasiyain. Tidak akan dapat ikhlas dalam satu amalan melainkan ada dua komponen. Okay, jadi ikhlas ni kena ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah istihdarun niyyati fihi. Okay, menghadirkan niat ketika dalam amalan. Okay, maksudnya apa? Kalau seorang tu nak ikhlas dalam suatu amalan, dia kena berniat dululah. Maksudnya dia kena hadirkan niat tu bahawa dia lakukan sesuatu itu lillahi ta'ala. Kan? Dan dia sedarlah, maksudnya bukan dia buat satu ibadat tu macam apa? Macam robot. Kan, robot dia buat dia buat sebab dia benda tu dia diprogram untuk buat perkara tersebut. Okay, itu tidak akan kalau tanpa niat, okay, kalau seorang tu buat amalan macam robot kerana diprogram, dia tak akan dapat dia tidak akan dapat ikhlas sebab tak ada niat. Okay, so komponen yang pertama dalam ikhlas adalah mesti menghadirkan niat. Dan komponen yang kedua ialah tajriduha min asy-syawa'ib az-zatiyati wad-dunyawiyah. Okay, so yang pertama tadi komponen pertama mesti ada niat. Komponen yang kedua adalah niat tu sendiri mesti suci daripada nakkan manfaat duniawi. Okay. Niat itu mesti suci daripada syawa'ib az-zatiyah, maksudnya nakkan kebaikan ataupun nakkan habuan-habuan dunia. Nakkan habuan-habuan dunia. So yang pertama sekali, komponen pertama untuk ikhlas ni kena ada niat. Maknanya seorang tu buat amalan bukan kerana dia dah diprogramkan, dah terbiasa buat, dah jadi kebiasaan. Okay. Kalau setakat buat sesuatu kerana biasa buat, bukan menghadirkan niat, maka tidak mungkin dia mendapatkan ikhlas. Dan yang kedua, niat tu sendiri mestilah bersih dan suci daripada habuan dunia. Okay. Lepas tu kita lihat an-niyatu fil Quranil Karim. Okay. Bagaimana Al-Quranul Karim membawakan konsep niat dan ikhlas ni dalam ayat-ayatnya. Okay. Bagaimana Al-Quranul Karim membawakan konsep ikhlas dalam ayat-ayat Quran. Okay. Wal-Qur'anu yu'abbiru an hadhihi an-niyyati al-mashrutati bi'ibarat mukhtalifah. Okay, dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam Quran, okay, niat dan ikhlas ni disebutkan dengan beberapa cara. Okay, dalam banyak cara Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ikhlas. Antaranya Allah sebutkan iradatul akhirah, menghendaki akhirat. Okay. Wa iradatu wajhillah, menghendaki memahukan wajah Allah atau redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ibtigha'a wajhi, sama juga, wa ibtigha'a mardhatih, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, di antara kamu wahai manusia man yuridu dunya, yang inginkan dunia. Okay. Wa minkum man yuridu al-akhirah, dan ada di antara kamu yang inginkan akhirat. So menginginkan akhirat ni adalah maksudnya adalah ikhlas. Okay. So ikhlas ni bermaksud kita mengharapkan sesuatu di akhirat nanti. Mengharapkan sesuatu di akhirat nanti. Contoh lain Allah SWT sebutkan man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam surah Al-Isra, kalau tak salah saya. Okay. Man kana yuridu al-ajilah, barang siapa yang inginkan al-ajilah, maksudnya al-ajilah di sini maksudnya dunia. Barang siapa yang inginkan dunia, maknanya dia buat kerja apa semua untuk dapatkan habuan dunia saja. Dia tak fikir akhirat langsung.
Maka apa ganjarannya? Allah kata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami bagi orang yang buat kerja untuk dunia nak dapatkan habuan dunia, kami bagi dunia. Ajjalna lahu fiha, kami bagi ma nasha'u liman nurid. Apa yang kami nak bagi, kami bagi. Kepada siapa yang kami nak bagi, kami bagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So di dunia dia dapat apa yang dia nak. Tapi di akhirat, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi di akhirat nanti, ja'alna lahu jahannam. Kami di akhirat nanti kami berikan kepada dia jahannam. Dan dia akan diazab dia dalam jahannam dalam keadaan yang dalam humiliation lah. Okay. Kemudian Allah SWT sebutkan waman aradal akhirah, dan barang siapa yang inginkan akhirat, maksudnya dia ikhlas, dia buat suatu amalan itu kerana dia nakkan ganjaran di akhirat, wasa'a laha sa'yaha, dan dia bekerja, kerja tujuannya untuk ganjaran akhirat, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan orang-orang itu adalah orang yang akan mendapatkan ganjarannya di akhirat kelak. Okay, jadi di sini Allah SWT sebutkan bahawa ikhlas adalah wa man aradal akhirah. Allah SWT cara Al-Quran sebutkan ikhlas ni adalah orang yang aradal akhirah, yang inginkan akhirat. Maknanya dia punya fokusnya adalah akhirat. Okay, dia hidupnya di dunia, badannya di dunia, tapi fokusnya, mindanya, hati dia adalah fokus kepada akhirat. Dia buat sesuatu tu tujuannya adalah untuk dapatkan ganjarannya di akhirat. Okay. So kat sini kita lihat dalam ayat yang baru kita bacakan tadi, bahawa ganjaran kan, untuk yang pertama tadi, orang yang inginkan dunia dia akan dibalas dengan jahannam. Dan orang yang inginkan akhirat, balasannya adalah syurga lah. So kita lihat dari sini bahawa ganjaran yang Allah beri ni, jahannam dengan syurga ni, adalah berdasarkan kepada hati. Kan Allah kata man arada, siapa yang nak. So maksudnya itu nak tu maksudnya hatilah. Kan, jadi ganjaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia niatkan dalam hati. Atas apa yang dia niatkan dalam hati. So di sini menunjukkan bahawa niat itu memainkan peranan yang sangat penting dalam setiap amalan yang kita lakukan. Okay. Dalam ayat lain pula Allah SWT sebutkan man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dalam ayat ini pula Allah SWT sebutkan man kana, barang siapa yang yuridul harthal akhirah, dia nakkan, yuridu, dan dia mahukan harthal akhirah, ganjaran di akhirat, nazid lahu fi harthih, kami akan tambah apa yang dia nakkan. Okay. So Allah SWT sebut ini, siapa yang mahukan ganjaran di akhirat, Allah bukan sahaja bagi apa yang dia nak, tapi Allah akan nazid lahu fi harthih, Allah akan tambah apa yang lebih lagi daripada apa yang dia nakkan. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, siapa yang nakkan ganjaran di dunia, nu'tihi minha, kami bagi. Kan, kerja pagi siang malam untuk dapatkan untuk naikkan gaji, kan, daripada 10,000 naik ke 15,000, Allah bagi ya. Kan, nakkan dunia, Allah bagi, tak ada masalah. Kan. Tapi wama lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat nanti tidak ada nasib, tidak ada apa-apa habuan pun di akhirat nanti. Okay. Jadi rugilah orang yang buat sesuatu hanya untuk dunia saja. Fokusnya untuk dunia saja, rugilah. Okay. Sebab apa? Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tengok nanti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran itu di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau orang itu niatkan untuk dunia saja, dia akan dapat dunia, dan di akhirat nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Okay. Kemudian dalam risalah ni, penulis dia sebutkan, dia kata wa awaddu an unabbiha hunna, dia nak pointkan satu salah faham lah. Okay. Salah faham di kalangan setengah orang.
annahu la ta'arudha baina iradatillahi ta'ala wa iradatil akhirah. Okay, tidak ada percanggahan antara mengharapkan redha Allah dengan mengharapkan akhirat. Okay. Ada salah faham lah, okay, di kalangan setengah manusia, setengah orang, bahawa bila kita, konsep ikhlas yang dia faham adalah ikhlas ni maksudnya kita nak redha Allah je. Maksudnya kita buat sesuatu mengharapkan ataupun kita buat sesuatu itu hanya kerana kita cinta kepada Allah. Tak mengharapkan ganjaran. Kita buat ni memang kena cintakan kepada Allah SWT saja. Bukan mengharapkan syurga ke, mengharapkan bidadari ke, mengharapkan kehidupan yang tenang di akhirat, tak ada. Kita buat ni, amalan ni hanya untuk sebab cinta kita kepada Allah. Okay. Ini adalah satu salah faham. Ini adalah satu konsep yang salah lah. Sebab tidak ada percanggahan sebenarnya antara mengharapkan redha Allah dengan mengharapkan ganjaran akhirat. Okay. Sebab apa? Sebab itu ganjaran akhirat itu adalah pemberian Allah. Kan? Di situlah redha Allah. Redha Allah itu terletak di ganjaran yang disediakan untuk orang yang beramal soleh. Okay, jadi fahaman yang mengatakan bahawa kita beribadat ni kerana kita cinta kepada Allah SWT saja. Kita tak mengharapkan syurga pun. Okay, ini adalah satu konsep yang salah. Okay, bahkan kalau kita lihat pun dalam Al-Quran Al-Karim, okay, para nabi pun, mereka pun beribadat, mereka pun menyembah Allah SWT untuk mendapatkan ganjaran syurga. Apa contohnya? Ada ayat tu, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Okay, Allah SWT Allah SWT describe para nabi ni, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka bersegera melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban wa rahaba, mengharapkan ganjaran dan takut kepada balasan. So para nabi pun, orang yang paling tinggi maqamnya di sisi Allah SWT, mereka pun beribadat kepada Allah SWT mengharapkan ganjaran. Okay, jadi mengharapkan syurga, mengharapkan nikmat-nikmat dan syurga itu disanya tidak bercanggah dengan keikhlasan. Bahkan itulah keikhlasan. Dan Nabi Ibrahim pun sebutkan apa? Waj'alni min warathati jannatin na'im. Kan Nabi Ibrahim dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim mengatakan, dia berdoa kepada Allah SWT, waj'alni, jadikanlah aku min warathati jannatin na'im, di kalangan orang yang akan masuk syurga. So Nabi Ibrahim, Khalilullah ni apa? Macam best friend kepada Allah SWT. Okay. Dia pun, dia kata, didoa kepada Allah SWT untuk masukkan dia dalam syurga Allah SWT. Okay. Jadi al-ikhlas ni adalah apabila seorang tu melakukan suatu ibadat mengharapkan redha Allah SWT dan juga mengharapkan balasan yang Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang beramal di akhirat nanti. Okay, itu sedikit ayat-ayat Al-Quran yang mengenai ikhlas dan niat. Kita lihat dalam hadis pula. Okay, dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak yang menyebutkan tentang niat dan ikhlas. Okay, dan kelebihan orang yang ikhlas dalam amalan-amalan. Okay, antaranya ialah hadis Nabi SAW. Okay, yang paling masyhur lah. Okay, kita mulakan dengan hadis yang paling masyhur sekali mengenai niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu diganjari mengikut niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapat ganjaran berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, okay, ila Allah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, maknanya ikhlas kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapatlah ganjarannya di sisi Allah SWT. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia ataupun untuk berkahwin dengan seorang wanita, maka dia akan, hijrahnya akan berdasarkan niat itulah.
Okay. Kalau dia niatkan untuk perempuan dan dunia, dia akan dapat perempuan dan dunia sahaja. Dan dia tidak akan dapat pengajaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Antara hadis lain juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Okay. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Nabi, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikr, ma lahu?" Okay. Lelaki ni tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, bagaimana dengan seorang lelaki yang pergi berjihad, okay, pergi berperang, yaltamisul ajra wa dhikr. Okay, tujuannya untuk al-ajr, tujuan dia pergi berperang ni adalah untuk mendapatkan ganjaran, wa dhikr, dan juga dia nak masyhur, dia nak kemasyhuran. Okay, so lelaki ni, lelaki yang datang jumpa dengan Nabi SAW ni, dia bagikan satu kes lah, satu situasi kepada Nabi, bagaimana dengan seseorang yang dia berperang. Perang ni, berjihad ni adalah satu amal yang besar lah. Tapi dia ada dua niat. Okay. Al-ajr wa zikr. Dia nak pahala dan juga dia nak kemasyhuran. Dia nak namanya disebut-sebut sebagai seorang pahlawan. Malahu, apa yang akan dia dapat? Apa ganjaran yang akan dia dapat? Maka Nabi jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'alah. Tak ada, kosong. Okay. Kalau dia ada amalan dia tu, dan amalan sebesar jihad pun, tapi niat dia tak betul. Dia nak pahala tapi dia nak juga kemasyhuran. So dah bercampur, niat tu dah bercampur. Maka Nabi kata, la syai'a lahu. Okay, kosong, tak akan dapat apa-apa. Fa'adaha 3 marrat. 3 kali lelaki ni ulang soalan yang sama kepada Rasulullah SAW dan Nabi jawab dengan jawapan yang sama. La syai'a lahu. Kosong, dia tidak akan dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qala, okay, kemudian Nabi SAW sebutkan, okay, lepas dah ditanya 3 kali soalan yang sama, maka Nabi pun explain. Nabi jelaskan, Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Kata Nabi SAW kepada lelaki ni, okay, Nabi bagikan satu kaedah lah. Kaedah yang kita boleh pakai dalam semua ibadat. Jihad ke, solat ke, apa-apa sahaja yang kita lakukan, kita pakai kaedah ni. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima apa-apa amalan illa ma kana lahu khalisan, melainkan amalan yang pure, yang betul-betul ikhlas untuknya, wa btughiya bihi wajhuhu, dan yang dikehendaki adalah wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi di sini kita lihat bahawa satu amalan yang sebesar jihad pun, kalau tidak diikhlaskan, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia. Okay. Kenapa dia jadi sia-sia? Sebab dia bercanggah dengan tauhid al-uluhiyah dan tauhidul ibadah. Asas kepada tauhid ibadah adalah ikhlas, dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita dan juga dalam niat kita. Okay. Bila tidak ada keikhlasan dalam niat, maka dia telah bercanggah dengan tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah. Okay. Itu mengenai hadis yang mengenai orang yang tidak ikhlas. Okay. Ada satu hadis lain pula yang menunjukkan bahawa dengan niat sahaja pun boleh mendapat pahala. Okay. So tadi hadis yang kita baca tadi adalah hadis mengenai orang yang mencampurkan niatnya dengan dicampurkan niatnya dengan selain Allah SWT. Okay. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang menunjukkan bahawa seseorang itu boleh mendapat pahala walaupun dengan niat sahaja. Okay. Dan sebuah hadis yang masyhur ketika Nabi SAW keluar pergi berperang. Okay. Nabi dan para sahabatnya keluar untuk berperang dengan musuh Islam. Okay. Bila Nabi keluar dengan para sahabat, okay, ada sebahagian sahabat yang tinggal. Yang tinggal di Madinah, mereka tak ikut. Okay. Kenapa mereka tak ikut? Sebab mereka sakit. Okay. Mereka sakit.
Jadi orang-orang yang sakit ni, yang tidak ikut perang dengan Nabi SAW, mereka nak ikut. Memang betul-betul nak ikut. Tapi mereka sakit. Sakit itu menyebabkan mereka tidak dapat ikut serta dalam peperangan. Jadi ketika Nabi SAW keluar dengan para sahabat yang tak sakit, yang ikut sekali perang, Nabi kata, laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqah wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Qala habasahumul marad. Okay. So Nabi SAW sampaikan satu hadis ni, satu informasi kepada para sahabat yang ikut serta dalam peperangan ni. Dia kata, laqad taraktu bil madinati aqwaman. Okay. Kamu telah tinggalkan di Madinah itu satu kaum. Maksudnya sebahagian manusia lah yang ditinggalkan di Madinah itu. Okay. Nabi kata, masirtum masiran, tidak ada kamu semua ni tidaklah kamu berjalan keluar pergi berjihad ni, wala anfaqtum min nafaqah, dan kamu keluarkan duit untuk nafkah, untuk berinfak, wala qata'tum wadiyan, tidak ada lembah yang kamu lalui, wa illa wa hum ma'akum, melainkan mereka juga bersama kamu. So Nabi SAW kata kepada sahabat yang keluar berjihad dengan dia, Nabi kata dekat Madinah sana ada satu segolongan manusia yang mereka bersama kamu walaupun mereka di Madinah. Mereka tak keluar, tapi mereka bersama kamu. Bersama maksudnya bersama dari sudut pahala. Mereka mendapat pahala yang sama macam kamu. Kamu keluar pergi berjihad, mereka duduk di rumah, tapi pahala sama. Maka para sahabat pun dia terkejutlah. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Macam mana mereka boleh dapat pahala yang sama sedangkan mereka duduk kat Madinah? Mereka tak keluar. Kita orang pernah keluar bawa senjata yang berat, lalu padang pasir yang kering kontang, air pun tak cukup semua, dan terpaksa keluar duit yang banyak untuk ekspedisi ni kan. Macam mana mereka boleh mendapat pahala yang sama? Maka Nabi SAW mengatakan habasahumul marad. Mereka tak boleh pergi kerana mereka ada keuzuran, mereka sakit. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila seorang itu benar-benar mempunyai niat dan keazaman yang kuat untuk melakukan sesuatu, tapi terhalang daripada melakukan perkara tersebut, dia tetap diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang berniat dan berazam untuk melakukan kebaikan, tapi tidak melakukan kebaikan itu disebabkan ada keuzuran, Allah tetap memberi ganjaran atas niat yang ada dalam hatinya. Bahkan sama lagi. Pahala yang sama dengan orang yang betul-betul buat. Katalah macam contohnya orang miskin. Orang miskin dia tak ada duit untuk sedekah. Dia nampak kat TV contohnya, ataupun kat TV ke mana-mana, dia nampak seorang yang kaya, yang dermawan, mendermakan suatu ibu untuk pembinaan masjid contohnya. Seorang miskin ni dia kata, aku kalau aku ada 100,000 lah, mesti aku akan bagi juga. Kalau niat dia tu niat yang ikhlas, keazaman yang betul-betul keazaman yang benar, dia akan dapat ganjaran yang sama juga. Walaupun dia miskin, duduk kat rumah, tak ada bagi RM10 pun tak dapat. Tapi disebabkan dia benar-benar berazam untuk berinfak seperti orang kaya yang dilihat tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala Karim. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah. Dia akan bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Okay. Antara hadis lain yang berkaitan juga dengan niat dan ikhlas ni, Allah SWT ataupun Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya tidak lihat kepada jasad kamu, tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, tak lihat kepada rupa paras kamu. Allah tak tengok muka handsome ke tak handsome ke, tinggi ke pendek ke, gemuk ke kurus. Tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat ialah walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat kepada hati. Allah lihat kepada hati. Kalau hatinya bersih, hatinya ikhlas, maka ganjarannya di situ. Dalam riwayat lain, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Akan tapi Allah hanya lihat kepada hati-hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. So, dua tu yang penting. Amalan kena ada dan amalan tu mestilah disertakan dengan niat yang ikhlas. Okay, dan riwayat lain ataupun hadis lain, okay, yang berkaitan dengan niat juga adalah hadis dari Abu Hurairah juga, bahawa Nabi SAW bersabda, izinkan saya minum kan. Dan hadis Abu Hurairah ni juga Nabi SAW meriwayatkan hadis qudsi, iaitu Nabi kata, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, okay, dalam hadis qudsi ini, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha, fa in 'amilaha faktubuha bimithliha, wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah, wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha uktubuha lahu hasanah, fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha ila 700, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita hadis qudsi ni, okay, Nabi meriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, jika sekiranya seorang daripada hamba-Ku arada, dia nak melakukan sayyi'ah, dia nak lakukan satu keburukan. Okay, dia terlintas dalam hati dia nak, contohnya nak mencuri lah. Okay. Fala taktubuha alaihi hatta ya'malha. Maka Allah kata kepada para malaikat, jangan tulis lagi, jangan catat lagi. Okay, niat tu, fikiran yang dia ada tu untuk mencuri tu, jangan tulis lagi. Hatta ya'malha, sehinggalah dia lakukan. Dia dah buat, barulah rekodkan amalan buruk. Okay, fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Okay, jika dia lakukan, okay, apa yang dia niatkan tu, okay, niat buruk dia tu, jika dia praktikkan, faktubuha bimithliha, catatlah dengan yang sama. Maksudnya satu kesalahan, satu dosa lah. Faktubuha bimithliha, yang dosa yang setimpal dengannya. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau sekiranya dia meninggalkan perkara buruk tersebut, min ajli, kerana aku, yang kerana Allah Subhanahu wa taala, faktubuha lahu hasanah, maka tuliskanlah dia sebagai satu pahala. Okay. Maksudnya kat sini, bila seorang itu ada niat untuk melakukan kejahatan, niat itu tidak akan direkodkan, sehinggalah dia diamalkan, sehinggalah dia dipraktikkan. Dan bila dipraktikkan, dia akan tulis sebagai satu dosa saja. Okay, dia akan tulis sebagai satu dosa saja. Cuma yang satu dosa tu dia akan berbezalah dia punya saiz kan. Kalau dosa tu dosa kecil, dia akan rekodnya akan sebagai dosa kecil lah. Kalau dosa tu dosa besar, dia akan direkod sebagai dosa besar. Tapi dia akan rekodkan sebagai satu saja. Dan kalau dia ditinggalkan kan, kalau dia tak buat benda tu kerana lillahi ta'ala, maka meninggalkan tu pun akan direkodkan sebagai satu pahala. Semua ni kerana niat sahaja. Okay. Wa in arada an ya'mal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Okay, tadi mengenai orang yang buat kejahatan, orang yang meniatkan kejahatan, keburukan ataupun dosa. Okay, sekarang ni Nabi SAW sebutkan mengenai orang yang ada niat untuk kebaikan. Jadi sebutkan wa in arada an ya'mal hasanah, jika dia berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tak buat. Okay, orang yang beramal berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tak buat. Dia tak sempat buat ke, dia terlupa ke apa ke. Okay, uktubuha lahu hasanah. Rekodkan untuk dia satu pahala. Okay. Itu niat saja. Okay, niat je untuk buat satu kebaikan. Kata ada niat untuk nak bagi makan kat jiran contohnya. Yang dia berniat untuk nak bagi makan kat jiran dia. Okay, tapi dia lupa. Kan dia dah masak, dia bagi makan semua. Dia lupa nak bagi jiran. Tetap ada pahala direkodkan untuk niat tersebut. Okay. Fa in amilaha, tapi kalau dia betul-betul buat, dan dia berniat untuk bagi makan kat jiran, dan dia betul-betul buat, faktubu lahu bi'ashri amsalha, maka rekodkanlah 10 kali ganda. Ila 700, sehingga 700
kali ganda. Okay, jadi amalan yang kita lakukan, amalan baik yang kita lakukan, minimum pahalanya adalah 10 kali. Okay, kalau kita tadi bagi makan kepada jiran. Okay, bila kita bagi makan kepada jiran, kita akan dapat minimum pahala 10 kali ganda. Seolah-olah 10 kali lah. Bukan macam itulah, seolah-olah 10 kali kita bagi makan kepada jiran dan dia boleh naik sehingga 700 kali ganda pahala. Okay. Apa beza orang yang dapat 10 dengan 700? Bezanya niat lah. Okay. Kalau dia betul-betul benar-benar ikhlas, memang purely ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjarannya akan boleh lebih daripada 10, boleh jadi 20, jadi 100, 200, 300 sampailah 700. Okay. Jadi di sini kita lihat bagaimana karimnya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya yang walaupun hanya dengan niat sahaja untuk melakukan kebaikan, dia akan dapat pahala. Dan berbeza dengan orang yang niat untuk melakukan keburukan, niat itu tidak akan mendapat apa-apa dosa dia direkodkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Itu beberapa hadis yang menyebutkan tentang kepentingan dan kedudukan niat dan keikhlasan dalam agama kita. Dan kemudian dalam risalah ni penulis menyebutkan tentang niat itu adalah an-niyatu mahalluhal qalb. Okay, di mana tempat letaknya niat? Okay, niat ni macam kita sebut daripada awal tadi bahawa niat ni adalah amalan hati. Okay, maka niat ni adalah tempatnya di hatilah. Okay, bila kita berniat untuk melakukan sesuatu, kita tak perlu sebut kan saya nak pergi ziarah ibu saya, ataupun saya nak pergi ziarah orang sakit, saya nak pergi nak pergi makan ke jiran. Itu semua adalah niat dalam hati, tak perlu dilafazkan. Okey, niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Tak perlu dilafazkan pun akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hatta dalam ibadat sekalipun. Kalau kita nak solat, puasa, kalau kita terlupa nak melafazkan niat pun tidak ada masalah. Dan kalau kita tidak melafazkan niat, tidak ada masalah. Selagi mana ibadat yang kita nak lakukan itu jelas lah. Jelas kita nak lakukan. Jelas, maksudnya kita nak solat tu kita tahu kita nak solat zuhur. Kan? Kita tak perlu nak lafazkan. Okay, kalau nak lafazkan tu adalah perbahasan di kalangan ulama. Okay, cumanya kalaulah tidak dilafazkan tidak ada masalah juga. Sebab niat tu adalah asalnya tempat asal bagi niat tu adalah di dalam hati. Okay, tempatnya adalah dalam hati. Okay, kemudian satu lagi poin yang kita nak sentuh mengenai niat ni adalah niat ini boleh dengan niat suatu amalan tu boleh berbeza-beza hukumnya. Okay, amalan yang sama, okay, tetapi dia boleh berbeza-beza hukum mengikut niat yang ada dalam hati orang yang melakukan amalan tersebut. Okay, tanawwu jaza'il amal al-wahid bi tanawwu'in niyyati. Okay, kata penulis kat sini, wa min ta'thiri niyyati fil a'mal anna al-amal al-wahid yatanawwa' hukmuhu syar'i wa qimatuhu al-akhlaqiyah wa jazaa'uhu al-ukhrawi tab'an li niyyati sahibihi. Okay, maksudnya kat sini satu amalan tu boleh berbeza-beza hukumnya. Dan nilai juga boleh berbeza-beza berdasarkan kepada niat seseorang itu. Contohnya kita boleh lihat dalam satu hadis. Dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan mengenai orang yang menjaga kuda lah. Orang yang bela kuda. Nabi sebutkan al-khailu thalathatun. Ada 3 jenis kuda. Ada 3 jenis kuda ataupun 3 jenis manusia yang memelihara kuda lah. Hiya li rajulin wizrun wa hiya li rajulin sitrun wa hiya li rajulin ajrun. Maksudnya kat sini Nabi kata orang yang membela kuda ni, boleh jadi dia bela kuda dia dapat dosa. Boleh jadi dia bela kuda dia dapat sitrun maksudnya cover, ataupun
sekarang, sitrun maksudnya perlindungan lah lebih kurang. Wahiyya lirajulin ajrun, dan boleh jadi orang yang memelihara kuda ni dia dapat pahala. Okay. So Nabi kata orang yang buat benda yang sama, kerja yang sama, dia membela kuda, tapi boleh jadi dia bela kuda tu dia dapat dosa. Disebabkan dia bela kuda tu dapat dosa, disebabkan dia bela kuda tu dia boleh dapat pahala. Okay. Nabi explain, فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنَوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. Okay. Nabi SAW menjelaskan bahawa macam mana seorang itu boleh membela kuda dan dapat dosa. Nabi kata, orang yang berdosa, orang yang membela kuda dan dia berdosa adalah orang yang membela kuda untuk bermegah-megahan, untuk riak, untuk menunjuk-nunjuk. Dia bela kuda nak tunjuk-tunjuk lah, nak tunjuk bahawa dia orang kaya. Biasa orang bela kuda orang kaya kan. Orang kaya, dia ada kuda yang cantik. Okay. Dia nak bermegah-megahan dengan jenis kuda yang dia ada. Maka orang yang membela kuda ini dia akan mendapat dosa. Kan? Dan orang yang kedua yang membela kuda walah fahiya lahu ajrun, orang yang membela kuda Nabi jelaskan di sini dan dia dapat pahala. Wa amma allati hiya lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah li ahli alislam fi marahin wa rawdatin fama aklat min zalika almarah aw rawdah fi min shay'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat wa kutiba lahu adada awrathiha wa abwaliha hasanat. Okay. Nabi SAW jelaskan bagaimana seorang itu boleh membela kuda ni tapi dia boleh dapat pahala. Nabi kata orang yang mendapat pahala ni adalah rabataha fi sabilillah, orang yang membela kuda fi sabilillah. Okay, fi sabilillah ni maksudnya untuk berperang lah. Zaman dulu perang pakai kuda kan. Kemudian Nabi jelaskan dengan lebih penjelasan lagi. Okay, dia menjaga kuda ni fi marahin wa rawdah. Dia menjaga kuda ni di tempat kuda tu lah, padang kuda tu. فما أكلت من ذلك المرح أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. Nabi kata setiap kali kuda ni makan rumput lah atau makan makanan kuda tu lah, saya tak tahu apa nama dia. Okay. Setiap makanan yang dia makan itu dia akan mendapat pahala. Okay. Kenapa dapat pahala? Sebab dia niat dia jaga kuda tu untuk digunakan fi sabilillah. Maka setiap rumput yang kuda tu makan, dia akan dapat pahala. Bukan kuda tu, orang yang menjaga tu. Orang menjaga tu akan dapat pahala. Lepas tu Nabi kata, وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَوْرَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ. Bahkan, bukan apa yang dia makan sahaja, apa yang kuda tu keluarkan pun akan dapat pahala. Setiap najis dan air kencing yang kuda tu keluarkan akan mendapat pahala kepada pemilik kuda tersebut. So, bila niat tu betul, benda yang kecil-kecil pun kita akan dapat pahala. Ya, sebab bila macam contoh ni, bila orang tu jaga kuda tu, dijaga betul-betul untuk digunakan dalam perang. So, dibagi makan dengan betul, di make sure kuda tu hadam makan dan keluar dengan betul. Dijaga kesihatan kuda itu lillahi ta'ala untuk digunakan dalam perang. So, setiap benda yang kecil-kecil, apa yang dia makan, apa yang dia keluarkan pun akan direkodkan sebagai pahala bagi orang yang menjaga dan memelihara kuda tersebut. Okay. Dan benda ni kita boleh apply dalam semua benda lah. Okay. Dalam semua setiap benda yang kita lakukan, setiap aktiviti harian kita. Sama ada kita pergi kerja, kita pergi office, duduk dalam office tu, okay, kita niatkan bahawa ini adalah satu tanggungjawab. Dan niatkan bahawa ini adalah satu tanggungjawab yang Allah SWT amanahkan kepada kita, dan menjaga amanah itu adalah satu tuntutan. Kan? Dan tujuan kita keluar bekerja juga adalah untuk memberi nafkah kepada ahli keluarga, yang merupakan satu tuntutan dalam Islam. Kan? Kita lakukan perkara ini kerana adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kerja tu, setiap benda yang kita buat, setiap benda yang kita photostate, setiap benda yang kita tulis, setiap meeting yang kita pergi, semua tu akan direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala kalau kita betul-betul membenarkan, memperelokkan niat kita lillahi ta'ala. Okay, jadi itu hadis yang menunjukkan kesan niat kepada suatu amalan. Okay, amalan yang sama
Okay, kata tiga orang buat benda yang sama, jadi boleh jadi seorang itu dapat pahala, seorang itu boleh dengan amalan yang sama dia dapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay, dan yang keduanya, niat juga boleh memberi kesan kepada al-mubahat ataupun al-adat, benda-benda yang aktiviti harian. Aktiviti harian yang kita lakukan yang bukan necessarily ibadat. Okay. Dia bukan ibadat lah, contohnya macam dia bukan solat, dia bukan baca Quran. Tapi aktiviti harian kita macam makan, tidur, makan, minum, tidur kita, bermain bersama anak-anak, bersenam. Okay. Benda-benda yang aktiviti harian ni juga boleh diubah menjadi satu amalan yang boleh mendatangkan pahala. Okay. Macam mana nak tukarkan dia kepada pahala? Dengan membetulkan niat. Okay. Maksudnya bila kita niatkan dengan amalan-amalan tersebut untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contohnya kita memakai pakaian yang cantik. Kan? Shopping kan, kita suka shopping. Bila kita shopping baju yang cantik-cantik, betulkan niat. Okay? Kita hadirkan niat. Contohnya kita hadirkan niat bahawa Allah SWT dalam hadis kata apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik dan disukakan benda-benda yang cantik. So bila kita beli barang yang cantik-cantik, ataupun kita hias rumah, contohnya, jangan sekadar kita hias rumah tu untuk suka-suka. Tapi cuba niatkan kita hiaskan rumah ini dengan cantik kerana Allah sukakan kecantikan. Dengan itu, perbuatan kita mencantikkan rumah itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam makan minum. Kita makan minum untuk mengkuatkan diri supaya boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga akan berubah menjadi suatu benda yang pahala. Kan? Ataupun kalau kita macam kita pakai pakaian yang cantik ataupun pakai kereta yang mewah, okay, dengan tujuan, dengan niat untuk menzahirkan, menampakkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, juga adalah satu benda yang baik. Okay, sebab dalam hadis Nabi SAW sebutkan, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk nampak nikmatnya di atas hamba-Nya. Maksudnya Allah suka kalau nikmat yang dia berikan kepada seseorang itu kelihatan. Kalau seorang itu dia diberi kelebihan, dia banyak duit, kan Allah beri nikmat kepada dia ada banyak duit. Okay. Allah suka kalau dia nampakkan. Maksudnya kalau dia banyak duit, dia beli kereta yang elok lah. Dia belilah baju yang elok, janganlah dia banyak duit tapi dia tak nak tunjukkan. Kan? Pakai yang kusuk masa yang koyak-koyak. Tak. Okay. Allah SWT suka kalau dia bagi nikmat kepada seorang dan orang itu tunjukkan. Kan? Tunjukkan nikmat tu. Kalau seorang itu ada ilmu, okay, dia ada talent, dia ada bakat tertentu, kan Allah SWT suka kalau dia tunjukkan bakat itu. Tunjukkan bakat bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi nak menzahirkan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Okay. Jadi dengan benda-benda yang basic-basic, amalan-amalan seharian ni boleh juga diubahkan kepada amalan yang boleh mendatangkan pahala apabila seorang itu membetulkan niatnya untuk niat yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay. Dalam hadis juga ada sebutkan perkara ini. Okay. Dan Nabi sebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Okay. Nabi sebutkan sebuah hadis, okay, hatta kalau seorang itu mempunyai atau melakukan hubungan dengan pasangannya, ia juga boleh dikira sebagai sedekah, dikira sebagai satu pahala lah. Maka bila para sahabat mendengar perkara ini, mereka kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Bagaimana boleh seorang itu melepaskan syahwatnya dan dapat pahala? Macam mana boleh melakukan hubungan kelamin dan dapat pahala? Maka Nabi jawab,
ara'aitum law wada'aha fi haram akana la alaihi wizrun kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Okay. Macam mana kalau seorang itu melepaskan syahwatnya dengan cara yang halal? Adakah dia akan berdosa? Of course dia akan berdosa. So Nabi kata begitulah juga kalau dia buat secara halal, maka dia akan mendapat pahala. Okay. Itu adalah kesan niat ke atas amalan-amalan seharian. Okay. Adakah niat ataupun lepas tu perlu disebutkan di sini, niyatu la tu'athiru fil haram. Okay. Niat tidak memberi kesan kepada perkara-perkara yang haram. So, tadi kita tengok niat boleh memberi kesan kepada perkara-perkara yang harus, macam makan, minum, tidur semua tu. Niat boleh merubahkan perkara-perkara tersebut menjadi pahala. Tapi niat tidak memberikan kesan kepada benda yang haram. Apa maksudnya? Perkara yang haram, dia akan tetap haram lah, walaupun niatnya niat yang baik. Perkara benda yang haram, dia akan tetap haram, walaupun orang yang buat tu ada niat yang baik. Niat yang baik itu tidak akan menjadikan yang haram tu halal. Contohnya orang yang mencuri untuk sedekah dalam masjid. Dia curi duit kat rumah orang, tujuan dia untuk ambil duit tu letak kat masjid. Itu yang haram, mencuri itu kira haram lah. Niat, walaupun niat dia untuk sedekah dalam masjid, dia tidak memberi kesan kepada pencurian yang dia buat tu. Sebab apa? Sebab Allah SWT dalam hadis sebutkan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah SWT itu tayyib. Allah SWT itu baik. Dan dia tidak akan menerima apa-apa amalan melainkan yang baik sahaja. So amalan yang baik sahaja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang haram, dia tidak akan menjadi halal, tidak akan jadi baik, walaupun niat orang yang buat itu adalah baik. Okey. Okey, masa dah tak banyak dah. Okey, mungkin mungkin poin terakhir yang kita akan sebut pada pertemuan ni adalah al-ikhlasun niyati asas al-qabul. Bahawa niat dan ikhlas tu adalah asas kepada penerimaan suatu amalan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ni macam kita sebut dah tadi, bahawa dia kena ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah kena menghadirkan niat. Kalau seorang tu nak ikhlas, dia kena hadirkan niat. Dia tidak boleh melakukan suatu benda itu secara rutin tanpa ada niat. Maksudnya dia buat benda itu secara benda yang dia biasa buat, dia tidak menghadirkan niat untuk melakukan perkara tersebut lillahi ta'ala, maka dia tak akan dapat niat. Dia tidak akan dapat keikhlasan. Dan ikhlas ni, komponen yang kedua adalah mensucikan niat itu daripada habuan-habuan dunia. Dan ini adalah ikhlas ni adalah salah satu daripada dua syarat amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama kita sebutkan bahawa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada dua syarat. Yang pertama sekali adalah al-ikhlas. Dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat yang kedua adalah muwafaqatu asy-syara'. Amalan itu mestilah bersesuaian dengan petunjuk syarak. Jadi ini adalah dua syarat untuk suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ikhlas, itu adalah syarat yang berkaitan dengan dalamanlah hati. Yang kedua adalah amalan itu mestilah bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua benda ni, kalau salah satu saja ada, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau seorang itu dia ada ikhlas, dia ikhlas, tapi cara dia buat tu salah. Dia buat satu benda, dia memang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi caranya salah. Caranya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima.
Dan begitu juga kalau seorang itu melakukan suatu perkara yang mengikut sunnah Nabi SAW, bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, tapi tak ikhlas, sama juga amalan itu akan tertolak. Maka dua syarat ni kena ada. Kena sesuaian dengan sunnah Nabi SAW dan haruslah dilakukan dengan ikhlas. Dan benda ini disebutkan banyak kali lah dalam Al-Quran. Okay, contohnya dalam surah Luqman, ayat Allah SWT sebutkan, وَمَا يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang yuslim wajhahu ila Allah, dia menghadapkan mukanya kepada Allah, maksudnya ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu maksudnya bersesuaian dengan petunjuk syarak. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang teguh. Okay, so kat sini Allah SWT sebutkan dua benda. Kan, yang pertama adalah dia menghadapkan mukanya kepada Allah SWT, yakni ikhlas, dan dia muhsin, melakukan sesuatu itu sesuai dengan petunjuk syarak. Dan ayat lain pula Allah sebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Sama juga Allah SWT sebutkan, siapakah yang lebih baik daripada orang yang pertama sekali ikhlas, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan. So dua ayat ni menunjukkan bahawa ada dua syarat untuk satu amalan itu diterima, dan yang utama sekali adalah ikhlas, dan yang keduanya adalah melakukan sesuatu itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Baik. Okay, rasanya okay. Baik, rasanya kita boleh berhenti sini dulu. Okay, itu sedikit sebanyak mengenai an-niyat dan al-ikhlas dan kaitannya dengan tauhid al-ibadah. Bahawa tauhid al-ibadah ni ataupun tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan amalan kita. Okay, kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Dan ini tauhid ini adalah tauhid yang utama sekali yang dibawa oleh para rasul. Okay. Para rasul daripada Adam alaihissalam sehinggalah rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diutuskan untuk mengajar manusia kepada tauhid al-ibadah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan. Dan amalan ini bukan sahaja amalan badan, tapi juga amalan hati. Dan amalan hati yang paling utama sekali adalah niat dan ikhlas. Kerana niat dan ikhlas ni adalah asas dan syarat utama untuk satu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah sebutkan tadi banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepentingan menjaga niat ni dan bahaya orang-orang yang tidak menjaga niatnya daripada kemasukan perkara-perkara lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada benda-benda lain lagi yang kita tak sempat cover, iaitu mengenai riya, al-ujub, kan, benda-benda yang konsep-konsep yang bercanggah dengan al-ikhlas, seperti riya, kan, menunjuk-nunjuk, al-ujub, berbangga dengan suatu amalan yang kita pernah lakukan. Semua itu adalah perkara-perkara yang bercanggah dengan ikhlas lah. Okay. Jadi saya rasa kita boleh berhenti sini dulu. Macam mana, kita berhenti je ke? Ada apa lagi pihak YT? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okay, baik. Jadi kita berhenti di sini. Semoga perkongsian pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Okay, khususnya bagi orang yang diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan sekalian. Dan minta maaf jika ada apa-apa kekurangan dari pihak saya. Jadi kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan memberi taufik kepada kita semua untuk sentiasa memperbaiki niat-niat kita. Okay, ini adalah satu benda yang macam disebutkan oleh
Imam Ibn Abi Jamrah tadi yang kita sebut pada awal tadi, bahawa manusia ni banyak tersasar kerana tidak menjaga hati lah, tidak menjaga hati, tidak menjaga niat. Dan dia kata kalau boleh ada orang-orang yang khusus untuk mengajar manusia tentang niat ni. Jadi nasallallahu as-sadada wat taufiq. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.